So what about in the UK? What is their rule? Izin saya untuk menjawab soalan. Raja-raja Melayu, ketua-ketua negeri dan Tuan Agong bukan sahaja menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing. Tuan Agong tidak menjalankan fungsi pemerintah negeri pada masa dia menjadi Tuan Agong, tapi masih menjalankan sebagai ketua agama negeri dia. Okay. Mereka juga adalah ketua bagi negeri masing-masing. Yang fungsi-fungsi yang tertentu yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri atau Perlembagaan Negeri yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Di United Kingdom, kita harus melihat ni dari segi sejarah. Amat penting. Bagaimana perhubungan di antara raja, kerajaan dan rakyat di United Kingdom yang melalui proses evolusi yang amat panjang. Secara mudahnya lah, untuk mendekkan cerita, beberapa peristiwa yang penting. Pertamanya kita ada Magna Carta 1215, 1216, iaitu perselisihan faham di antara King John dan para baron, ya, tuan-tuan tanah. Yang akhirnya melahirkan Magna Carta yang satu prinsip asasnya ialah the king di United Kingdom is not above the law. Bahawa ada dokumen, ada persetujuan yang menghadkan absolut kuasa itu. Dan ia mengambil masa lama jugalah, daripada Norman Conquest 1066 hingga 1215. Kemudian ia mengambil masa beberapa ratus tahun untuk peringkat berikutnya. Pada zaman King Henry VIII atau Raja Henry ke-8 berlaku apa kita panggil Reformation, iaitu perpisahan antara gereja Katolik di Rome di bawah Pope dan gereja England, di mana Raja England menjadi apa yang kita panggil gelaran, segelaran masih apa kita kata Supreme Governor General of the Church of England, Governor Church of England yang dipanggil, bukan lagi Pope. Kemudian ia membawa kepada peristiwa persisahan antara gereja England ini dengan golongan Katolik ini, memainkan peranan yang besar, membawa kepada zaman kemudian Elizabeth yang pertama, dan kemudian berlaku apa kita panggil English Civil War in between the year 1242, 1249 begitu, yang membawa kepada evolusi yang terbesar kedua, di mana akhirnya perang antara golongan royalist dan golongan parlimen, perselisihan timbul. Akhirnya dimenangi oleh golongan parlimen. Salah satu pemimpin yang tersohor ialah Oliver Cromwell. Raja Charles pertama kalah dan dibicarakan. Sebelum ini prinsipnya ialah Raja England mendapat kuasa daripada Tuhan, dan hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, divine rights of king, dan dia tidak menjawab kepada rakyatnya atau parlimen. Tapi di bawah bila Raja Charles pertama diletakkan, dibicarakan oleh parlimen, satu commission parlimen, dia didapati bersalah dan dihukum mati kerana treason, kerana pengkhianatan. Berubah daripada absolute divine rights of king telah mula dicabar. 1649, kemudian apa yang dipanggil berlaku Commonwealth, saya rasa sedikit sistem Republican ketika itu, sehingga akhirnya Restoration 1660, Charles kedua kembali ke tahta. Peristiwa yang berikutnya ialah The Great Revolution of 1688, bila James kedua bergaduh sekali lagi dengan establishment, golongan parlimen dan golongan pembesar dia, kerana dia seorang Katolik dan isteri dia melahirkan anak lelaki akan mewarisi dia. Maka ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati golongan Protestan, yang telah kemudian mengambil tindakan untuk menghalau
James kedua dan menjemput apa kita panggil menantu dia William III, Prince of Orange, dan anak dia Mary the Second, Mary the First, saya rasa, untuk menjadi joint sovereign ataupun pemerintah bersama. James kedua telah lari dan kemudian diikuti ni peristiwa ini adalah dipanggil apa Bill of Rights 1689. Ini satu lagi evolusi di mana hak rakyat itu semakin termaktub. Magna Carta membawa kepada Bill of Rights. Dan kemudian setelah proses ini berlaku, selepas itu berlakulah evolusi beratus-ratus tahun yang akhirnya membawa kepada hari ini. Walaupun perlembagaan tidak bertulis, tetapi dalam konteks hari ini Raja Charles III sebagai King of United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, Parliament, kerajaan di bawah Rishi Sunak, semuanya mempunyai walaupun tidak ada perlembagaan yang bertulis, tidak ada codified constitution, tapi semua mengetahui peranan masing-masing dan semua tidak akan melanggar atau berani untuk melanggar apa yang unspoken agreement dan juga agreement perjanjian yang telah berevolusi beratus tahun. Walaupun secara teorinya Raja Charles memiliki kuasa untuk tidak menandatangani undang-undang, tapi hak itu telah, saya rasa, ratus tahun sudah tidak dilaksanakan, dan ia telah menjadi satu bahawa Parlimen kalau meluluskan undang-undang automatic is expected royal assent is to be given lah. Dan seingat saya hari ini Raja tidak melihat sendiri pun sebarang undang-undang atau secara automatik. Kalau di Malaysia yang supreme ialah Perlembagaan Persekutuan ke-4 fasa 1. Di United Kingdom yang supreme adalah Parlimen. Secara mudahnya Parlimen boleh ikut suka dia buat undang-undang apa yang dia suka. Dan dia boleh menukar institusi, mengubah institusi. Dan Mahkamah Agung pun yang baru ditubuhkan United Kingdom itu pun tidak mempunyai kuasa seperti mana Mahkamah Agung dalam konteks biasa. Parlimen tetap mempunyai supremacy. Di Malaysia Perlembagaan Persekutuan dan seperti juga dan prinsipnya ialah kita ada panggil judicial review. Maknanya mahkamah boleh mendapati satu undang-undang per-4 pasal 1 unconstitutional jika ia bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Itu di United Kingdom tidak ada prinsip sedemikian. I see. So apparently that's all the questions that I have untuk topik ni. Najla, do you have anything you would like to ask on this topic or anything you would like to tell us about? Yes, Uncle Mazvi. So tadi we touched on the House of Commons tadi, and the UK also has what is called the House of Lords, which is something yang unelected basically. So would you say this concept is suitable for a state yang digelarkan as a liberal democratic state? I think United Kingdom ni Tony Blair 2005 jadi Prime Minister. I think he was under dia punya pentadbiran kita ada Constitutional Reform Act. I can't remember the act tebal 2005 tu. Banyak perubahan yang terbuat. Misalnya dahulu sebelum this Constitutional Reform Act ni adanya. Saya tak ingat tajuk jelas undang-undang tu. Tidak ada pemisahan kuasa di United Kingdom. There's no such thing separation of power. Kita belajar separation of power, executive, legislative, judiciary. So kita dalam sistem Westminster di UK kita tahu bahawa executive, legislative, there's no separation. Members of the legislative also members of the executive. The United States American system is separation of power. Walaupun tidak murni sepenuhnya, that is clear. A member of the US cabinet is not a member of the House of Representatives. Kalau seorang member House nominated sebagai cabinet member, he have to resign his membership.
Di United Kingdom kita meniru seperti United Kingdom. Members House Commons boleh jadi, dan members kita Dewan Negara pun boleh jadi anggota kabinet. Dan UK pun baru ni kontroversi saya rasa bila Cameron dilantik sebagai member House Lords dan dilantik sebagai Foreign Secretary, Menteri Luar. Sedikit kontroversi kerana banyak yang mengatakan tidak sepatutnya unelected members House of Lords itu dilantik. So apa ni ini apa ni berlaku. Dan di UK tu House of Lords sekarang sejak reform, balik kepada saya pemisahan kuasa tu, dahulu sebelum reform ini jawatan head of the judiciary ialah Lord Chancellor. Okay? Lord Chancellor bukan sahaja jadi head of the judiciary, tapi dia juga memainkan peranan sebagai speaker ada House of Lords dahulu, dan juga member of the cabinet. So person can become head of the judiciary, sit in the cabinet, and also is play a role as speaker of the House of Lords, a legislative body. It's a funny story, it's a true story, it's a real story, but nobody ever bila mengatakan di Malaysia tidak ada separation of power, tidak dihormati. Tapi di United Kingdom sehingga 2005. And then the function of the three function in the Lord Chancellor ni telah dipisahkan. So as you said, House of Lords ni, I think banyak pendapat. Sekarang pun ada banyak usaha reform kepada House of Lords ni. Tapi House of Lords ni bagi saya melihat ni sebagai historical institution. A historical institution that jika ditiadakan pun is very sad in the sense that UK we are the House of Lords. And tidak lagi UK seperti yang kita lihat. Change di UK itu tidak boleh terlalu menghilangkan tradisi. System works very well right now, I think. So gitulah. So, is there any more things you would like to ask, Najla, or? Oh no, that's my most burning question. All right. So apparently we have reached the end of our time for this episode. That was an interesting topic for this episode about basically, hoping that people would be clarified on what the roles are in both Malaysia and also in the UK. We have these different bodies and how the constitution works. So hope that everyone is clear after watching this episode. So again, thank you very much, Uncle Mazri and Najla, for giving your insights and asking your questions. So again, thank you very much. And to the audience, if you haven't subscribed yet, please do. Okay, like and subscribe to this video to see more episodes of Tumpang Tanya. Okay, sekian, terima kasih.